Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam: Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya mari kita rafa'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan nikmatnya kita masih diberikan peluang untuk meniti hari-hari dalam Ramadan, dan insya-Allah moga-moga kita sentiasa terus istiqamah dan semangat untuk berlumba-lumba beramal ibadah di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran ini. Sebelum kita teruskan diskusi dan perbincangan pada sesi kali ini, saya ucapkan selamat menonton buat para pencinta ilmu sekalian. Anda sekarang sedang mengikuti program Indahnya Ramadan bersama Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen video-video dan perkongsian-perkongsian yang dimuatkan dalam channel ini. Tekan butang loceng atau butang notification untuk terus mendapatkan update video-video terbaru dari kami dengan input yang menarik dan insya-Allah bermanfaat buat semua. Moga-moga dengan usaha kecil ini dapat kita sebarkan budaya cinta ilmu di segenap kehidupan masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah tajuk kita pada hari ini ialah orang berpuasa berpagian dalam keadaan junub. Kita sedar, kita tahu tentang banyak kelebihan bulan Ramadan, kelebihan berpuasa. Tapi jangan kita lupakan tuan-tuan untuk kita dalami juga hukum hakam berkaitan bulan puasa, hukum hakam berkaitan dengan bulan Ramadan. Kerana kita perlu ingat bahawa syarat penerimaan dalam ibadah, syarat penerimaan sahihnya ibadah kita ialah dengan kita mengikuti garis panduan yang sebenar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan hukum hakam syariat puasa. Kerana syariat ini bukanlah datang daripada kita ataupun kita yang buat syariat kita ini, tidak. Tapi syariat ini syariat daripada Allah. Jadi kita perlu fahami ia daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah dan penerangan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh dalam menerangkan berkaitan hukum hakam ini. Jadi persoalan kita hari ini, pertamanya, apa itu junub? Kita lihat dalam Al-Quran, Allah ada sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi ada terdapat perkataan junub dalam ayat Al-Quran ini. Kata Allah, sekiranya kamu berada dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah ataupun maka mandilah. Jadi junub ini perkataannya datang daripada Al-Quran. Apa yang menjadikan kita berada dalam keadaan berjunub? Apa yang menjadikan kita wajib untuk mandi? Di sini kita perlu fahami terlebih dahulu. Pertamanya, antara sebab yang dikatakan kita dalam keadaan berjunub ialah yang pertama disebabkan oleh perlakuan jima ataupun bersetubuh, sama ada keluar air mani ataupun tidak. Yang kedua ialah disebabkan keluar air mani. Jadi sebelum kita teruskan masuk ke tajuk kita berkaitan dengan berpagian dalam keadaan junub ini, saya ingin kongsikan sedikit berkaitan dengan ayat 187 surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang hukum menggauli isteri pada malam Ramadan. Jadi
Dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan, pada malam puasa, untuk menggauli isteri-isterimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ialah pakaian bagi kamu dan kamu ialah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Sungguhnya Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri kamu, fataba alaikum, maka Allah sudah menerima taubat kamu, wa afa ankum, dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Pada permulaan Islam, seseorang yang dalam keadaan berpuasa dalam bulan Ramadan hanya boleh makan, minum, bergaul dengan isteri sehinggalah mereka solat Isyak atau sehingga mereka tidur. Sekiranya mereka telah tidur dan setelah mereka tidur, mereka tidak boleh lagi untuk melakukan perbuatan yang dilarang semasa berpuasa, iaitu perkara-perkara seperti makan dan minum, menggauli isteri selepas saja mereka tertidur pada waktu malam. Selepas itu, kalau mereka terbangun, mereka tidak boleh lagi makan, mereka tidak boleh lagi minum, tidak boleh menggauli isteri sehinggalah mereka berpuasa pada siang hari dan bertemu pada malam berikutnya, waktu berbuka pada malam berikutnya. Begitu. Itu pada permulaan Islam. Jadi ianya sangat berat, sehingga kan ada para sahabat yang melanggar peraturan ini. Sebab Allah sebutkan dalam ayat 187, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahawa engkau telah mengkhianati diri kamu. Mengkhianati diri di sini bermaksud melanggar perintah Allah, iaitu larangan untuk menggauli isteri selepas daripada tidur pada malam bulan Ramadan. Dan jika kita lihat pada sebab nuzul ayat, antaranya ada juga kisah berkenaan Umar radhiyallahu anhu. Setelah tidur, beliau bangun dan kemudian beliau telah menggauli isterinya. Maka pada pagi tersebut beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, yang mana disebutkan, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahawa engkau sudah pun mengkhianati diri kamu, maka Allah sudah menerima taubat kamu dan memberi kemaafan kepada kamu. Fal'an, dan sekarang bashiruhunna, maka sekarang kau boleh menggauli mereka pada waktu malam Ramadan sehingga terbit fajar, sehingga sebelum terbit fajar, maksudnya sehingga sebelum waktu subuh. Kerana apabila terbit saja fajar, maka kita sudah mula untuk menahan diri daripada makan dan minum dan segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Kerana kita berpuasa bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Okey? Jadi pada malam hari kita dibolehkan makan, kita dibolehkan minum, dan termasuk kita dibolehkan untuk menggauli isteri ataupun bersetubuh dengan isteri. Walafzul Bukhari min tariq Abi Ishaq sami'tu al-Barra, dan ini lafaz daripada Bukhari daripada jalur Abi Ishaq. Aku mendengar Al-Barra berkata, ketika bulan Ramadan, ketika awal pensyariatan puasa Ramadan,
mereka tidak menggauli isteri mereka keseluruhannya, baik pada malam, apatah lagi pada waktu siang. Dan lelaki-lelaki yakhununa anfusahum, mereka mengkhianati diri mereka, maksud mereka tidak mampu menahan diri dan mereka melanggar perintah ini. Fa anzalallahu al-ayah, maka Allah turunkanlah ayat yang kita sebutkan pada ayat 187 surah Al-Baqarah sebentar tadi. Jadi selesai kita katakan bahawa harus untuk menggauli isteri pada malam hari. Jadi apabila kita menggauli isteri, sama ada keluar air mani ataupun tidak, maka kita sudah dikira dalam keadaan berjunub ketika itu, selepas itu. Dan apa jadi apabila kita dalam keadaan berjunub, kita tidak mandi sehinggalah sehinggalah pada waktu pagi ataupun sehinggalah terbit fajar? Apa terjadi terhadap puasa kita? Adakah puasa kita ni sah ataupun tidak? Jadi kita telusuri sama-sama, adakah puasa kita sah ataupun tidak? Jawapannya ialah sah. Apa dalilnya tuan-tuan? Baik sidang penonton sekalian, kita lihat hadis yang pertama. Hadis daripada Aisyah dan Ummu Salamah. Kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli, thumma yaghtasil wa yasum. Adalah Rasul SAW pernah mendapati fajar telah terbit dan ketika itu beliau dalam junub setelah bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan jaa ila an-nabiy yastaftih wa hiya tasma'u min wara'il bab. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah meminta fatwa ataupun meminta pendapat daripada Rasulullah, minta hukum daripada Rasulullah. Wa hiya tasma'u min wara'il bab, dan Aisyah terdengar perbualan itu daripada sebalik pintu. Faqala, lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tudrikuni as-salah wa ana junub, afa asum? Dia berada dalam keadaan junub sehinggalah waktu pagi, sehingga sampai waktu pagi, waktu fajar. Adakah aku perlu berpuasa? Apakah hukum puasa yang dilakukan oleh beliau? Adakah beliau perlu teruskan puasa ataupun sudah tidak sah lagi puasanya? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana tudrikun as-salah wa ana junub fa asum. Maka Rasulullah menjelaskan, memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah sendiri pernah sampai ke waktu fajar, beliau dalam keadaan berjunub tapi beliau tetap berpuasa. Faqala, dan lelaki itu berkata, lasta mithlana ya Rasulullah, qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kau tak sama macam kami ya Rasulullah, sebab Allah dah ampunkan dosa engkau daripada yang terdahulu dan yang akan datang. Faqala, Rasulullah jawab, wallahi inni la arju akuna akhsyakum lillah a'lamakum bima attaqi. Demi Allah, aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling tahu atau berilmu mengenai apa yang perlu aku takut atau berjaga-jaga. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Abdul Rahman bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah berkenaan mandi junub selepas waktu fajar. Maka Aisyah dan Ummu Salamah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagian dalam keadaan junub, bukanlah disebabkan mimpi, sebaliknya disebabkan persetubuhan ataupun menggauli isterinya, thumma yasum, dan kemudian baginda meneruskan berpuasa. Daripada tiga hadis yang disebutkan ini jelas menunjukkan bahawa kepada kita, sekiranya seseorang yang berada dalam keadaan junub pada malam hari, kemudian beliau tidak mandi,
sejurus selepas itu. Sebaliknya beliau menangguhkan mandi sehingga terbit fajar. Maka beliau ataupun kita perlu untuk teruskan berpuasa kerana puasanya dikira sebagai sah. Hanya perlu mandi. Kerana apa perlu mandi? Sebab kita perlu solat subuh. Jadi walaupun harus mandi junub pada siang Ramadan, maksudnya kalaulah contohnya seseorang itu berjunub pada malam hari, beliau tidak mandi dan beliau terus tidak mandi sepanjang siang Ramadan, boleh, tetapi harus diingat mandi wajib itu menjadi wajib. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh meninggalkan salat. Sekiranya kita hendak salat, kita perlu menyucikan diri kita terlebih dahulu. Jadi kita perlu juga membersihkan diri dengan mandi junub pada waktu pagi sebelum melaksanakan solat subuh. Walaupun jika kita lihat puasanya tetap sah, tetapi apalah arti puasa sekiranya kita meninggalkan hukum-hukum yang lain, kita meninggalkan solat hanya kerana kita tidak menyelesaikan satu hal yang ini, iaitu tidak mandi junub selepas berjunub. Okey? Jadi kita perlu wajib untuk mempercepatkan mandi kerana takut boleh menyebabkan lewat subuh ataupun luput waktu solat subuh. Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam mensyarahkan hadis berkaitan dengan berpagian dalam keadaan junub ini, beliau menyebutkan yang afdal adalah melakukan mandi junub sebelum fajar. Kerana untuk melakukan ibadah lain seperti salat, untuk membaca Al-Quran, memegang mushaf, kita perlulah dalam keadaan yang suci. Jadi nak tak nak kita kena juga mempercepatkan, sebaik-baiknya mempercepatkan mandi wajib supaya kita dalam keadaan bersuci untuk melakukan ibadah yang lain. Jadi kesimpulan berkaitan dengan orang yang berpagian dalam keadaan junub ini, puasanya sah, hanya perlu mandi dan teruskan berpuasa kerana puasanya sah. Dan persoalan junub ini, berpagian dalam keadaan junub ini, bukanlah sekadar berkaitan dengan hal berkaitan dengan junub disebabkan bersama dengan isteri ataupun disebabkan keluar air mani dan sebagainya, tapi ia termasuk juga berkaitan dengan bagi wanita yang suci daripada haid dan nifas pada waktu malam. Contohnya seorang wanita suci daripada haid dan nifas pada waktu malam, kemudian mereka sempat berniat puasa pada waktu malam tetapi tidak terus mandi, menangguhkan mandi sehingga terbit fajar, maka puasanya tetap sah dan teruskan sahaja berpuasa pada hari berkenaan. Hanya perlu mandi kerana perlu melakukan ibadah yang lain, itu sahaja. Jadi saya kira itu sahaja daripada perbincangan kita berkaitan dengan hukum bagi orang yang berpagian dalam keadaan junub. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk terus ikuti YouTube channel Akademi Al-Mukarramah. Terus sokong usaha kita untuk sama-sama kita sebarkan ilmu yang sahih kepada masyarakat. Dan saya mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menyampaikan ilmu buat diri saya, peringatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan juga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Indahnya Ramadan bersama Akademi Al-Mukarramah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.